Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizar, dan pada kali ini kita mulakan tirai majlis ilmu kita, Masya Allah, dengan kalam-kalam yang indah. Saya nak belanja satu pantun, pendengarkan. Tumbuh pegaga di petik kelasi, diintai perpatih tepian dermaga. Tanyalah Ustaz, kini beraksi, majlis ilmu meraih syurga. Hadirin, sekarang kita dalam program Tanyalah Ustaz, dan pada hari ini kita berada di dalam topik pengajian hadis. Masya Allah. Dan di dalam topik pengajian hadis ini, kita nak rungkai satu persatu apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebelum itu, kita tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kamu, untuk dijadikan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Masya-Allah. Penonton, pada hari ini kita dalam pengajian hadis melalui jalur riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan gelaran bapa kucing. Masya-Allah, tabarakallah. Dan pada hari ini juga hadis ini membincangkan tentang satu kod etika pemakaian menurut syarak, dan yang kedua adalah, maafkan saya, yang kedua adalah apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti biasa, hadis ini akan dihurai oleh panel undangan kita, dan saya tidak berkeseorangan. Turut bersama dengan saya di meja ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, ditemani oleh panel kita iaitu Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju kita matching Ustaz hari ini. Masya-Allah. Masya-Allah, kita plan Ustaz ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkatan waktu yang Allah Taala berikan, ada sumber pahala kebaikan untuk ustaz dan juga untuk saya dan kepada semualah yang menonton kita pada hari ini insya-Allah. Sebelum kita mulakan tirai majlis ilmu kita, berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia pada 21 Disember 2020. Kes baru sebanyak 2,018, manakala jumlah kes aktif sebanyak 16,496 dan jumlah kes ICU sebanyak 109 dan kes sembuh baharu sebanyak 1,084, manakala kematian baharu sebanyak 1 dan jumlah kes keseluruhan sebanyak 95,327. Hadirin, seperti biasa, jom bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara anda boleh buat panggilan secara live di nombor talian yang tertera di kaca TV anda 1-800-8816-77, dan jom kita jadi orang yang menyebarkan kebaikan dengan cara kita ambil telefon kita buka aplikasi Facebook, kita like Facebook Tanyalah Ustaz dan kongsi Facebook live kami pada hari ini. Masya-Allah. Ala kulli hal, saya tidak bercadang untuk bercakap dengan lebih panjang. Kita teruskan dengan introduction, pengenalan kepada pengajian hadis kita pada hari ini, umpama tidak berpakaian. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Nizal. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama. Mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dengan adanya majlis ilmu ini. Kenapa? Sebab majlis ilmu di antara salah satu jalan ataupun laluan-laluan
yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melintasi dan melalui suatu jalan kerana semata-mata ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan laluannya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para penonton, tanyalah ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh kru-kru yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, kita nak berbicara topik tanyalah ustaz pada pagi ini, iaitulah umpama tidak berpakaian. Topik ini sebenarnya diambil daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim, ya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma." Ada dua kelompok manusia daripada kalangan ahli neraka, min ahli nar lam arahuma, yang aku tidak pernah melihatnya. Maknanya kedua-dua kelompok ini tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama iaitulah manusia yang zalim, yang mereka menggunakan kekuasaan yang dimiliki, dan sebab kita tidak membicarakan tentang hal tersebut, dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kelompok yang pertama, memukul manusia itu secara sewenang-wenangnya, sehingga digambarkan dengan suatu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan ekor-ekor lembu aznabil baqar, ya, nak memberikan gambaran mereka semudah-mudahnya untuk menyeksa manusia mengikut selera dan kehendak mereka, walaupun mereka ini tidak dianiaya dan sebagainya. Dan kelompok yang kedua inilah yang kita nak bicarakan. Siapa dia? Iaitulah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah la yadkhulannal jannah wa la yajidanna rihaha illa masiratu kadza wa kadza. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Baik, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran manusia kelompok yang kedua yang diperhatikan akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu, iaitulah manusia wanita-wanita yang kasiyat, yang mereka ini berpakaian, ariyat tetapi dalam keadaan bertelanjang, mumilat, mereka mengajak manusia, wanita-wanita yang lain untuk bersama-sama dengannya menyeleweng ataupun melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, nanti hadis ini kita akan cuba syarahkan kalimah mumilat dan juga mailat, mereka sendiri telah pun terseleweng daripada melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah, kepala mereka itu seumpama bonggol seekor unta, al-bukht sejenis daripada unta, al-mailah yang berada dalam keadaan tidak menentu, sekejap ke kiri dan juga sekejap berada di sebelah kanan. La yadkhulannal jannah, mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala, dan bauannya itu akan hanya dapat dirasai ataupun wa inna rihaha la yujadu, akan diperolehi daripada jarak sekian dan sekian. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita suatu panduan yang belum lagi wujud tetapi akan wujud. Ini nak menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada kalanya berkata dengan sesuatu perkara itu, iaitulah sebagai nasihat dan teguran kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu perkara-perkara yang istimewa tapi tidak lagi wujud melainkan sesudah kematian, iaitulah kisah-kisah yang berkaitan tentang syurga, kisah-kisah yang berkaitan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang beberapa kisah yang wujud di dunia sebelum kematian manusia keseluruhannya, sebelum berlakunya hari kiamat, seperti mana gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua golongan manusia yang diberikan gambaran di dalam hadis ini, di mana dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kepada wanita. Kenapa banyak wanita diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain kerana fitnah yang ada pada diri wanita itu lebih besar berbanding dengan fitnah seorang lelaki. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih,
Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih memberikan mudarat ke atas seorang lelaki itu berbanding dengan seorang wanita. Maknanya wanita itu ranking yang pertama Da'i Nizal. Nizal dah kahwin dah. Itu persoalan tu. Dia maknanya fitnah yang pertama sekali tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Maka dengan sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan penekanan kepada golongan wanita. Sehingga kan ada dalam hadis yang lain, nanti kita akan cuba perhatikan juga, Rasulullah pernah membicarakan, Rasulullah kata, "Ya ma'syaran nisa, wahai golongan-golongan wanita, sesungguhnya aku telah melihat, ini araitukunna, aku telah melihat akan golongan manusia, golongan-golongan wanita, aktsaruha, kebanyakan mereka itu di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala." Wallahu a'lam, sebagai mukadimah perbincangan kita. Mudah-mudahan wallahu subhanahu wa taala alam. Jadi demikian adalah pengenalan kepada pengajian hadis kita pada hari ini, umpama tidak berpakaian. Hadirin, kita tawakuf seketika, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, pada pagi ini kita membicarakan tentang hadis umpama tidak berpakaian, dan betapa menariknya kepada saya, diri saya sendiri, diberi gambaran di dalam hadis itu bahawa jarak perjalanan antara kita dengan syurga itu masih lagi jauh, ribuan tahun mungkin, akan tetapi bawanya itu sudah dapat kita rasai. Adalah satu perkara yang sangat rugi seandainya ada suatu perkara yang menghalang kita daripada mendapat bawaan syurga. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama daripada Puan Laila de la Rosa. Baik, soalannya adalah, selalunya kedengaran perumpamaan umpama tidak berpakaian ini ditujukan buat kaum wanita, bagi seorang lelaki pula. Adakah ada perumpamaan seperti ini, dan pakaian yang bagaimanakah yang menampakkan lelaki itu seolah-olah tidak berpakaian? Mohon perkongsian ilmunya Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Masya-Allah, satu soalan yang sangat baik sebenarnya, beyond our thinking actually. Kebiasaan kita dengar selalu perempuan yang selalu kita mention Ustaz, dan pada hari ini soalan yang pertama kita nak tanya, kalau bagi lelaki pula macam mana Ustaz? Masya-Allah, silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Laila di La Rosa, salah seorang di antara peminat Tanyalah Ustaz yang sentiasa bersama dengan kita. Berkaitan tentang hadis sudah jelas tentang wanita, dan seperti mana yang telah pun saya perjelaskan, kenapa wanita itu banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana fitnah dan juga tarikan yang ada pada seorang wanita itu lebih besar keadaannya berbanding dengan seorang lelaki. Berkaitan pula dengan seorang lelaki itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur pada ayat ke-30. Ayat itu menarik, cerita tentang ayat 30, cerita pasal lelaki. Kemudian ayat 31 itu dia berkait tentang seorang wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghudduna absarahum yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi jelas sekali daripada ayat tersebut Allah mengatakan, katakanlah bagi orang-orang yang beriman, lelaki di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu meletakkan ataupun memandang dan menundukkan pandangan mereka itu, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka itu memelihara akan kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lahum, itu adalah lebih suci ke atas mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha mengetahui atas setiap tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi jelas sekali daripada hadis ini, daripada ayat ini, minta maaf, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya memelihara akan aurat kita itu adalah suatu perkara yang wajib. Ya, namun begitu tidaklah dinyatakan dalam hadis yang belum sahih temui, dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang gambaran bentuk lelaki yang berpakaian tetapi seakan-akan dia berada dalam keadaan bugil. Dan hakikatnya walaupun cerita tentang seorang wanita dalam hadis tersebut, namun begitu ia juga berkaitan kepada seorang lelaki yang apabila mereka menampakkan aurah mereka itu, maka mereka itu tergolong daripada kalangan orang-orang yang berdosa. Mereka melanggar akan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalil daripada surah An-Nur tadi pada ayat ke-30 itu memberikan gambaran agar kita memelihara segala aurat yang ada pada diri kita sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ya, menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan mereka, maka itu adalah suci ke atas diri mereka itu sendiri. Masya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada Imran Syakir. Soalannya adalah, bagaimanakah hendak menjawab dakwaan bahawa Islam tidak menghalang pemakaian mengikut zaman pada masa yang sama mengekalkan syariat, kerana ada yang menyatakan fashion Islam hanyalah jubah, tudung labuh dan juga serban. Jazakallahu khairan. InsyaAllah satu soalan yang sangat baik sebenarnya, membuka satu perspektif minda yang baru kepada kita. Macam mana kita nak katakan bahawa Islam ini dia available sepanjang zaman, boleh mengikut sebagai trend dan sebagainya, tapi pada masa yang sama Ustaz, kita nak mengekalkan syariat itu sendiri. Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Imran Syakir atas persoalan yang dikemukakan. Islam adalah merupakan satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk melimpahkan kasih sayang dan rahmat terhadap seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di muka bumi ini. Berkaitan dengan dawabit al-libas, berkaitan dengan garis panduan pakaian itu memang tidak dijelaskan di dalam Islam pakaian yang bagaimana bentuknya. Maksudnya jenis pakaian apakah jubah semata-mata, apakah dengan serban, itu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya Islam meletakkan akan garis panduan bentuk bagaimana yang diperlukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan manusia ini berubah-ubah. Semenjak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah sampai kepada zaman umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perubahan itu pasti berlaku dalam kehidupan kita. Lantaran itu Islam meletakkan beberapa garis panduan. Di antaranya dalam panduan yang diletakkan di dalam Islam, pakaian tersebut hendaklah pakaian yang tidak tidak memperlihatkan kulit kita, launul bishrah, dengan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit kita, itu salah satunya sebagai menutup aurat yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, pakaian tersebut adalah merupakan pakaian ini bagi wanita. Adapun pakaian tersebut itu disebut dengan fadfadah. Fadfadah ni maksudnya pakaian yang luas. Maksudnya bukan pakaian yang sempit. Kadang-kadang pakaian tersebut dia menutup anggota badan kita, tapi memakai dengan pakaian yang sempit sehingga memperlihatkan rupa bentuknya. Dan pada saat yang sama juga ada pakaian yang dia tebal juga, dalam keadaan tebal, dalam keadaan luas, tapi dia berlubang-lubang. Jadi dalam keadaan demikian pun Islam tidak memberikan kepada kita gambaran ataupun membenarkan pakaian seumpama itu. Ala kulli hal, walau bagaimanapun dalam bab syarat-syarat ini, tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khusus kepada saudara yang bertanya tadi, saudara Imran Syakir, dalam Islam memang Islam tidak meletakkan dari sudut jenis pakaian-pakaian yang tertentu. Sebaliknya Islam meletakkan saiz ataupun kaedah serta peraturan-peraturan pada pakaian-pakaian yang dipakai. Yang penting pakaian yang dipakai itu menutup aurah dan tidak memperlihatkan aurat yang ada pada diri kita. Kalau katakan nak pakai dalam bentuk kotak, silakan saja. Seorang wanita, "Ustaz, saya tak biasa pakai tudung." Pakailah kotak. Tutup juga sampai kepada bahagian dada. Tak tahulah itu mungkin akan berlaku pada zaman yang akan datang. Kalau seorang lelaki, yang penting lelaki menjaga auratnya di antara lutut dan juga sehingga sampai kepada pusat. Sementara wanita itu seluruh anggota badannya, jami'ul badan, seluruh anggota badannya, melainkan al-wajhu wal kaffain, iaitulah melainkan wajah
dan juga telapak tangan. Telapak tangannya, Masya Allahu Allah. a'lam. Sebagaimana menutup aurat dalam keadaan yang begitu sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan kepada kita ada manfaat dan kebaikan untuk kita, insya-Allah. Baik, kita terus dengan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Ustaz Muhammad Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Majid dari Selta Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang ada setengah tu mengatakan begini Ustaz. Aku ni nampak je, saya ni nampak je tak berapa nak tak berapa nak elok peribadi ke pakaian ke tak apa nak molek. Tapi hati saya baik Ustaz. Dia kata saya tak ada hasad dengki, saya tak ada iri hati ke semacam semua sikap-sikap yang apa yang dikatakan sebagai sikap yang tak baik inilah Ustaz dalam hidup dalam diri dia. Jadi soalan saya Ustaz, adakah boleh kita melambangkan apa itu kepribadian itu melalui pakaian ke bagaimana ke Ustaz, ataupun kita anggap apa benda-benda yang sikit-sikit tu tak apalah, tapi hati tu baik, kita tak pernah membuat orang, tak pernah apa-apa semua, tak pernah menyakiti hati orang. Jadi itukah bolehkah pakaian itu melambangkan kepribadian seseorang itu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil kita Tuan Omar Abdul Majid. Satu soalan yang sangat baik, di mana bolehkah seandainya pakaian itu menggambarkan nilaian akhlak kita, mungkin tidak menutup aurat, tapi hati saya bersih, declare lah lebih kurang macam tu. Macam mana Ustaz, insya-Allah? Subhanallah. Terima kasih kepada Haji Umar atas soalan yang begitu bermanfaat dan begitu bernilai sekali untuk kita membicarakan hal tersebut. Ada manusia yang menganggap bahawa dirinya itu baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia berada dalam keadaan mungkin tidak menutup aurat, tapi pada saat yang serupa hubungannya dengan manusia tidak pernah bercakap dengan perkataan yang kotor. Pada saat yang serupa dia suka untuk menderma, dia suka untuk membantu orang lain. Ada ungkapan-ungkapan ini yang berlaku dalam diri manusia. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berbicara tentang soal Islam, Islam ini dia bukan hanya hubungan dengan Allah, bukan hanya hubungan dengan manusia, tapi sebaliknya Islam dia merangkumi kedua-duanya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik, dan hubungan kita sesama manusia juga itu adalah hubungan yang baik. Jelas sekali di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagai contohnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah kamu akan Allah, taatilah kamu akan Rasul, dan taatilah kamu juga ke atas para pemerintah di kalangan kamu. Jadi jelas sekali tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mematuhi perintah-perintah daripada Allah. Bila kita tidak melakukan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita melanggar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud yang lain, kita tetap akan berdosa. Justru daripada itulah dalam Al-Quran Allah membicarakan ciri orang yang beriman, dia mesti diiringi dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman mereka melakukan amal yang soleh. Mereka yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman itu mereka akan melakukan amal yang soleh. Tidak akan sempurna iman kita bila kita tidak melakukan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang baik dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan manusia imannya tidak sempurna. Sebab itu ada kaitannya dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis banyak. Allah sebut wallahi la yu'min man kana billahi wal yaumil akhir dan sebagainya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, demi Allah dia tidak beriman. Itu dikaitkan antara hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan begitu juga kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kata para ulama, bila berbicara tentang soal iman, dia bukan hanya dasarnya pada hati semata-mata. Hati saya baik. Tadi kata Haji Umar, hati kita baik. Tapi istilah ataupun ta'rifan yang disebut oleh para ulama mengatakan, bila sebut sahaja iman, ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iaitu sesuatu yang terletak tetap mantapnya di dalam hati, tapi mesti dibuktikan dengan amalan. Bagaimana kita nak membuktikan iman kita kalau kita tidak beramal dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebagai peringatan kepada kita bersama. Masya-Allah. Alhamdulillah, satu teguran yang sangat baik, satu nasihat yang sangat baik. Itulah adalah formula bagi orang yang beriman.
apa yang diucapkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal. Masya Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Kak Oji. Okey, soalannya adalah bagaimanakah cara dan etika berpakaian yang benar menurut Islam? Ada yang mengatakan lebih baik bertudung walaupun pendek dan masih menampakkan anggota tubuh yang tak sepatutnya daripada yang tidak bertudung langsung. Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada Kak Oji atas soalan tersebut. Bagaimanakah etika berpakaian? Apakah dengan cara kita memakai tudung pendek ataupun mungkin tidak memakai tudung langsung? Persoalannya bila tidak memakai tudung langsung itu memanglah aurah akan terbuka. Boleh tak kita bagi seorang wanita itu untuk tidak memakai tudung? Jawapannya boleh. Di mana Ustaz ni? Boleh bagi siapa? Bagi suami. Jadi bila dia bertemu dengan suaminya, silakan sahaja tak nak memakai tudung, tidak menjadi masalah. Ya, begitu juga kepada anak-anak. Ya. Dan termasuklah kepada adik-beradik mereka, itu tidak menjadi masalah. Maknanya kepada mahram mereka itu tidak menjadi masalah, tetapi kepada kelompok-kelompok ajnabi, orang-orang yang asing, maka aurat tetap perlu ditutup. Baik, jawapan yang pertama, kalau tidak membuka ataupun tidak memakai tudung, itu sudah tentulah tidak semestinya tudung tidak menutup aurah, itu lebih tepat. Sebab tadi saya katakan tudung itu hanyalah salah satu di antara pakaian yang boleh menutup aurah kita, aurah seorang wanita, dan apapun bentuk-bentuk benda yang boleh menutup aurah itu silakan sahaja untuk memakai pakaian tersebut. Cumanya yang disebut tadi dengan bab etika berpakaian, Islam telah meletakkan satu garis panduan yang umum. Apa dia garis panduan yang umum tadi? Memakai pakaian yang menutup aurah masing-masing. Bagi seorang wanita, mereka perlu memakai pakaian dalam apa juga bentuk pakaian yang dipakai menutup akan aurahnya, iaitulah selain daripada muka dan juga tapak tangan. Dan ada riwayat di kalangan para ulama tidak mengapa di atas bahagian atas tangan ini pun tidak menjadi masalah, itu tidak dianggap sebagai aurah, walaupun dalam hadis disebut dengan nama kaffain. Ada perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Kaffain ini bermaksud dua telapak tangan tersebut. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, pakaian tersebut tidaklah memakai pakaian yang dhayyik, pakaian yang ketat, tapi sebaliknya pakaian tersebut itu mestilah pakaian yang luas, yang tidak memperlihatkan akan anggota badannya, yang tidak memperlihatkan saiz yang ada pada badannya. Sebab seperti mana yang saya telah pun katakan, bahawa seorang wanita itu adalah merupakan seorang yang memberikan tarikan dalam kehidupan seorang lelaki. Jelas yang pertama dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab ila akhiril ayat. Dalam surah Ali Imran itu Allah mengatakan bahawa seseorang manusia itu, kepada golongan lelaki, mereka ini dihiasi dalam kehidupan mereka dengan beberapa syahwat dan keinginan. Yang pertama sekali diletakkan wanita dalam kedudukan ranking yang memberikan tarikan kepada seorang lelaki. Dan kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi SAW pula, Rasulullah pernah menyatakan, al-mar'atu idza kharajat, seorang wanita apabila dia keluar daripada min baitiha, daripada rumahnya, istashrafaha syaitan. Syaitan dia akan cuba untuk melihat ataupun meninjau-ninjau wanita tersebut. Dengan arti kata yang lain, setiap orang yang melihatnya nanti akan dibisikkan supaya memandang akan wanita tersebut. Jadi jelas sekali pakaian tersebut mestilah memakai pakaian yang tidak sempit, dengan pakaian yang tidak memperlihatkan akan saiz ataupun anggota badannya. Dan termasuklah tadi yang ketiga, iaitulah pakaian tersebut adalah merupakan pakaian yang tidak memperlihatkan warna kulit yang ada pada anggota badan, yang disebut dengan nama syafaf. Syafaf ni artinya lut sinar, benda yang dapat kelihatan apa yang berada di dalam. Dan selain daripada itu disebut oleh para ulama samikah. Samikah ni artinya pakaian yang rapat-rapat, yang tidak ada lubang pada pakaian tersebut. Ini di antara beberapa garis panduan yang telah pun disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang penutupan ataupun kaedah pemakaian bagi seorang muslimah. Masya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan ada manfaat kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, seterusnya adalah soalan daripada Baizura Mazlan. Soalannya adalah,
Bagaimana pula wanita yang berbadan agak besar, montel, cute sebenarnya, kebiasaannya jika dia memakai jubah sekalipun tetapi tetap nampak bentuk terutama bahagian yang agak menonjol. Nak cari baju yang bersesuaian bukanlah suatu perkara yang mudah sebenarnya. Maknanya yang saya faham kat sini dah ada ikhtiar nak cari, Ustaz, ya. Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Baizura Mazlan atas soalan yang menarik juga. Bagaimana kita duk nak tutup juga, Ustaz? Tak boleh juga. Nak buat bagaimana? Islam meletakkan kepada kita al-amru dalam satu kaedah, saya tertarik dengan satu kaedah yang disebut oleh para ulama, al-amru idza daqat ittasa'. Sesuatu perkara itu apabila dia menjadi sempit, dia dah berusaha dah, tapi tak boleh juga ittasa', dia akan dipermudahkan. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama itu kesusahan dan kepayahan kepada umatnya. Dengan erti kata yang lain, dia telah berusaha, usahanya itu tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup aurah dah, pakaiannya juga pakaian yang luas. Kemudian dia tidak memakai pakaian yang sempit, pakai tudung seperti mana dalam surah Al-Ahzab ayat 52 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sehinggalah dia menutup sampai kepada paras bahagian dadanya itu juga telah dilaksanakan. Maka pada saat yang serupa tidak menjadi kesalahan kepadanya kerana dia telah pun berusaha. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang telah pun dilaksanakan olehnya. Masya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan ikhtiar usaha yang telah pun kita lakukan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baiklah, kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi meneruskan majlis ilmu kita pada hari ini. Kita membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang berkaitan umpama tidak berpakaian. Dan bagi meneruskan majlis ilmu kita, kita nak raikan pemanggil kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad daripada Taipei. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita rakyat Muslimat yang semoga sentiasa berada dalam rahmat, keredaan, perlindungan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena saya Ustaz, kita pakaian-pakaian kita dibeli oleh seseorang kan. Macam mana kalau kita beli pakaian yang sedang ada di pasaran yang tidak mematuhi syariat? Contohnya ialah macam pakaian bentuk jubah kan, dengan pakaian sekarang Ustaz, mana keadaan Ustaz? Dengan mereka-mereka di luar sana, minta maaf lah kan? Minggu perasaan sekadar kita nak menambah ilmu kita kan Ustaz kan? Jadi macam mana Ustaz kalau kita pakaian di luar sana yang tidak mematuhi syariat? Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Jamaliah Muhammad satu soalan yang sangat baik berkaitan apakah hukum kepada pereka fashion, orang yang mereka pakaian yang di mana pakaian itu sendiri tidak mengikut kehendak syariat. Masya-Allah. Baik, persoalan, terima kasih kepada Puan Jamaliah. Soalan yang pertama tadi berkaitan dia membeli, kalau tidak silap, pakaian-pakaian jubah sebagai contohnya, tapi tidak mematuhi kod etika sebagai seorang muslimah. Yang pertama, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya minta maaf lah, suara tadi tak berapa dengar ataupun clear. Cumanya bila kita berbicara tentang soal saya dah beli Ustaz pakaian tersebut ni, nak buat bagaimana dengan pakaian yang saya ada? Pertamanya, kalau sekiranya pakaian tersebut boleh diperbesarkan saiznya, pergilah ke tempat tailor mana pun, tuan kalau boleh jahit besarkan silakan, sebab
Apa yang kita beli itu juga selagi ia memberikan manfaat kepada kita, jangan dibazirkan. Perbuatan membazir itu adalah di antara salah satu daripada amalan syaitan. Wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu membazir dengan sebazir-bazirnya, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah merupakan saudara kepada syaitan. Jadi usahakan untuk meluaskannya. Kalau tidak boleh, carilah mungkin anak-anak kecil ataupun mereka yang mungkin bersaiz lebih kecil daripada kita, itu berikan kepada mereka sebagai sedekah dan juga hadiah, benda itu baru. Dan sedekah itu juga akan memberikan pahala atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, berkaitan kepada penjual. Ya, pastikan setiap barang yang dijual itu barang yang mematuhi syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita bukan hanya mengejar keuntungan. Sebab hari ini ada orang dia melakukan sesuatu event, membuat sesuatu apapun perbuatan, sama ada jualan dan sebagainya, mereka mahukan untung semata-mata. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan yang kita nak cari, tapi yang paling penting adalah keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab itu ada dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa razaqahu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang telah pun memeluk ajaran Islam. Orang Islam adalah merupakan orang yang berjaya. Wa razaqahu kafafan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dalam kehidupannya cukup-cukup. Apa yang dimahukan cukup sekadar itu, tidak lebih daripada apa yang ada. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Itu menarik. Dan Allah memberikan sifat qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Maksudnya Allah memberikan rasa puas hati pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Orang ini adalah merupakan orang yang berjaya. Dengan arti kata yang lain, kerja yang kita lakukan ini kita mahukan keberkatan. Sama ada kita dengan menjual, kita nak keberkatan dalam hidup kita, sama ada sebagai seorang pereca fashion, maka pastikan kita nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sumber ataupun keuntungan semata-mata yang dikejar. Kenapa? Sebab keuntungan yang dikejar, walaupun kita dapat banyak kelebihan ataupun banyak kekayaan yang kita perolehi, tapi kalau tidak ada keberkatan, dia tidak memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi nasihat saya kepada setiap pereca-pereca fashion, kepada setiap penjual-penjual, jangan melihat kepada keuntungan. Pastikan apa yang kita lakukan itu mematuhi syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di sana akan ada keuntungan yang akan Allah berikan, sebab soal untung dan rugi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Allah Subhanahu wa taala lah yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan Allah yang mengkadarkan ataupun menghadkan akan rezeki-rezeki tersebut juga kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan ada satu perkara yang rugi Ustaz sebenarnya. Alang-alang kita nak cari untung di dunia tu, apa kata kita cari juga keuntungan di hari akhirat. Ingat, kalkulator Allah Taala tak sama dengan kalkulator manusia. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, soalan Mazni Hasan. Soalannya adalah, bagaimana pula dengan wanita yang berpakaian labuh dan longgar tetapi warnanya pula yang terlalu terang sehingga menarik perhatian terutamanya kaum lelaki? Adakah ini termasuk dalam golongan yang berpakaian tetapi telanjang? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Kiranya sudah menepati piawaian tu tetapi warnanya pula macam mana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Mazni Hasan atas persoalan yang dikemukakan. Saya teringat dalam hadis yang tadi saya sebutkan, innal mar'ata idza kharajat min baitiha, sesungguhnya seorang wanita apabila dia keluar daripada rumahnya, istasrafaha syaitan, syaitan akan menanti-nanti dan menunggu-nunggu wanita tersebut. Mungkin dengan keadaan pakaian yang dipakai itu dengan pakaian yang cukup, alhamdulillah, ya, ada dia punya dawabit ataupun garis panduannya, luas sudah luas, menutup aurat sudah menutup aurat, tidak memakai pakaian yang sempit, pakaiannya tebal dan sebagainya, tetapi dengan memakai pakaian yang berwarna. Hakikatnya di dalam Islam ini menghukumkan al-hukmu al-aslu 'alal asya'i al-ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal kepada sesuatu itu hukumnya adalah harus. Dia nak memakai pakaian apa pun, warna merah ke warna pink, ya, tapi kalau lelaki pakai pink tu lain macam. Betul. Ya, dan begitu juga dengan warna-warna yang tertentu, sebab memang Allah jadikan sifat wanita ni disuka kepada perhiasan. Lelaki tak kisah.
Sebab itu kalau kita pergi ke kedai ataupun pergi ke pasar raya, yang paling lama wanita lah pergi ke tempat-tempat pakaian fashion tu. Wallahu a'lam, ya. Tapi bukan kepada para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu naluri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada mereka dan itu tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau niatnya bertujuan untuk memberikan tarikan kepada manusia yang ada, maka di situ akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar kepada niat yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin kepada para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu, dia adalah bergantung kepada niat yang dilakukan, dan setiap amalan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kepada niatnya. Kalau niatnya tadi, Ustaz, saya memakai pakaian tersebut ini sebab untuk memperlihatkan sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu itu nak ceritakan, orang dah bagi hadiah kepada saya pakaian tersebut, takkanlah saya nak menolak, pakaiannya dah cukup. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau niatnya tujuan untuk memberikan tarikan kepada golongan-golongan ar-rijal, kepada manusia, maka di situ akan timbul perasaan riak, di situ akan timbul perasaan ujub dan sebagainya, maka disitulah akan mengurangkan niat yang ada pada diri kita. Waliyazbillah, maka pada saat yang serupa mungkin segala apa yang kita lakukan itu akan menyebabkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kita teruskan dengan soalan Pak Suli Romli. Soalannya berbunyi, apakah tanggungjawab seorang suami kepada isteri yang berpakaian seolah-olah tidak berpakaian ini? Tanggungjawab seorang suami kepada isteri yang berpakaian seolah-olah tidak berpakaian ini. Bagaimanakah cara terbaik ya untuk menegur para isteri mereka? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Pak Suli Ramli atas soalan tersebut. Ada seorang isteri kita kadang-kadang berkahwin ni kita tak jangka isteri kita begitu keadaannya, masya-Allah. Dahulu semasa bermula putik-putik percintaan, bibit-bibit percintaan itu wujud, saat ketika itu segala perkara kita anggap baik. Ya, kita anggap baik walaupun pandangan daripada teman-teman dan rakan-rakan yang bersama dengan kita kata dia ni begini tak apa, tak jadi masalah. Yang penting cinta telah pun bertaut, maka ketika itu kita pun mengikat hubungan dan akhirnya berkahwin. Bila berkahwin, rupanya didapati sifat dan juga sikap seorang isteri berbeza dengan apa yang dilihat sebelum perkahwinan tersebut. Maka apa nak buat? Pada saat ketika suami telah pun memberikan nasihat kepada seorang isteri, maka pada saat itu apa yang dia nak buat? Ya, pertamanya sebelum daripada itu, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dalam Al-Quran Allah menceritakan bahawa seorang suami ini dia bertanggungjawab dalam keluarganya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan riwayat daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin, dan setiap daripada pemimpin itu mereka bertanggungjawab ke atas orang-orang yang berada di bawahnya. Seorang suami yang tidak memberikan nasihat kepada seorang isteri, waliyazbillah, ada juga hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia ini Allah tidak akan melihat mereka itu pada hari kiamat. Antara salah satu daripada 3 kelompok manusia itu iaitulah ad-dayyus. Ad-dayyus ini kelompok seorang suami yang tidak memberikan teguran dan nasihat apabila isterinya melanggar perintah daripada Allah, tidak menutup aurah, melakukan perkara-perkara yang mungkar tanpa ditegur, maka golongan suami ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan pandangan khusus dan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu dilakukan dalam hal untuk menegur seorang isteri? Pertama, tegurlah dengan cara yang terbaik, ya, ditegurlah dengan kaedah yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu pertama dengan cara hikmah, secara bijaksana, dan yang kedua iaitulah dengan contoh tauladan yang baik pada dirinya. Dan yang kedua, tuan-tuan para penonton yang dikasihi
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dengan kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Nasihat dah berikan nasihat ustaz, dia berada dalam keadaan demikian. Ya, kalau saya pukul nanti macam mana? Memang dalam bab kaedah kita nak memberikan nasihat itu dia ada 3 peringkat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Yang pertama memberikan mauizah, peringatan ataupun nasihat kepadanya, masih lagi tak jalan. Yang kedua sampai kepada peringkat berpisah tempat tidur di antara suami dan juga isteri, dan kemudian yang ketiga sampai pada peringkat memukul itu pun tidaklah sampai kepada mencederakan, tapi sebaliknya hanya sekadar untuk memberikan pengajaran. Jadi ini di antara kerjanya. Yang terakhir tadi saya ingin mengatakan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan juga zuriat-zuriat kami, dan jadikanlah mereka itu seronok mata hati kami memandang mereka, serta jadikan kami ini pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu doa yang sangat baik. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat kebaikan. Kita teruskan dengan pemanggil kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Masya-Allah. Silakan tuan. Khabar Haji? Ada dua perkara lah Ustaz. Pertama sekali, benarkah wanita ni dia sebagaimana dia di dalam solat, di luar solat pun kena berpakaian macam itu juga. Ini kadang-kadang kita tengok di luar solat, walaupun bertudung dengan nampaklah tengkuk boleh nampaklah dan sebagainya, jadi tak sempurna cara dia berpakaian secara Islam. Dan lagi satu ialah, boleh Ustaz beri penerangan tentang di dalam Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW ditunjukkan bagaimana wanita yang tidak tutup aurat ini diazabkan. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik. Terima kasih kepada pemanggil kita Tuan Abdullah Osman. Berkaitan dengan wanita, sepatutnya sebagaimana mereka berpakaian dalam solat, begitulah juga di luar solat, bagaimanakah keadaannya, yang pertama. Dan yang kedua, adakah gambaran Nabi SAW tentang penyiasaan kepada mereka yang tidak menutup aurat? Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Osman atas soalan yang dikemukakan tadi. Pertamanya berkaitan tentang persoalan wanita yang dalam solat dia berbeza dengan penampilannya di luar daripada solat. Betul. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perlu kita ingat dalam hidup kita ni dia ada matlamat. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu jelas sekali. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam solat kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadah khususku, hidupku dan matiku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh anggota kita ini kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu untuk kita pegang dalam diri kita. Sebab itu dalam bab solat kita jaga Allah, tiba-tiba di luar solat kita tidak jaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menjaga akan kehidupan kita? Justru itu bagi para wanita ambil berat tentang soal tersebut. Kenapa? Sebab kita nak kejar bukan di dunia, tapi kita nak kejar tentang persoalan di mana destinasi yang akan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kemudian perkara yang kedua tadi berkaitan tentang apa tadi yang kedua ya, Daik Nizam? Perkara yang kedua berkaitan dengan gambaran dalam Isra' Mi'raj. Ya, baik. Perkara yang kedua iaitu berkaitan tentang gambaran wanita yang mana Allah Subhanahu wa taala mengazab. Saya wallahu a'lam, kalau tidak silap hadis itu adalah merupakan hadis yang dhaif. Tetapi gambaran ini perlu untuk kita mengambil perbincangan bagaimana wanita yang digambarkan ketika itu digantung kedua buah dadanya ataupun payudaranya ketika itu disebabkan dia tidak menutup aurah, dia memperlihatkan segala anggota-anggota yang ada pada dirinya. Nah, dalam hal yang demikian, ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ingat, gambaran ini dia bukan hanya sekadar sementara. Kalau berada di penjara,
seseorang itu dia melakukan satu kesilapan dan kesalahan, ada tempohnya, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup. Seumur hidup itu berdasarkan kepada usia kita ketika itu. Ini di antara beberapa jenis hukuman yang berada di penjara. Tetapi apabila hukuman itu tetap berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut khalidina fiha, kekal berada di dalamnya. Selagi bagi orang yang beriman, kalau melakukan dosa itu lebih berat bagi dirinya, dimasukkan dalam neraka, selagi tidak suci dan tidak bersih segala dosa-dosanya itu, selagi itulah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, berhati-hati dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sebab dia bukan tidak ada kaitan dalam kehidupan kita di hari akhirat, bahkan dia boleh memberikan kepada kita suatu penyesalan yang berkekalan di saat ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa libasut taqwa dzalika khairan. Kita hadamkan ilmu, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahtera ilmu Tanyalah Ustaz kembali beraksi, dan pada hari ini dalam pengajian hadis kita membicarakan tentang umpama tidak berpakaian, perempuan tidak terkecuali, lelaki juga tidak terkecuali. Jadi kita teruskan polemik perbincangan kita dengan soalan Facebook untuk hari ini, soalan daripada Kasmah binti Tajuddin. Soalan saya, adakah pakaian lelaki sebegini menepati syariat? Menurut pemerhatian saya, nombor 1, seluar atau jeans ketat menampakkan susuk punggung dan laras kaki. Sahkah solat berpakaian begini apabila bajunya pula dimasukkan ke dalam? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua adalah seluar sukan yang tidak menutupi kepala lutut atau ditutup dengan memakai leggings yang ketat. Mohon pencerahan insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Kasmah Tajuddin atas persoalan tersebut. Saya boleh simpulkan di antara dua perkara ini, dia memakai dengan suatu pakaian yang ketat ketika menunaikan ibadah solat. Itu yang pertama. Betul. Kan? Itu yang baik. Yang kedua secara umum. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbezaan di antara aurah ketika solat dengan aurah ketika berada di luar solat. Adapun ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, kelonggaran diberikan kepada mereka yang menunaikan ibadah solat walaupun ia memakai dengan pakaian yang sempit, dengan pakaian yang ketat. Bukan bermakna kalau begitu Ustaz kami nak memakai pakaian ketat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sudut tasawufnya, kita tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, para ulama mengatakan kalau sekiranya kita menunaikan solat walaupun dalam keadaan berpakaian ketat sehingga memperlihatkan saiz pada anggota badan kita, punggungnya ataupun mungkin pada bentuk badan yang ada pada diri kita, tetapi pakaian tersebut adalah pakaian yang tidak memperlihatkan launul bishrah. Dalam kitab fiqh menyatakan dia tidak memperlihatkan warna kulit kita, maka pada saat ketika itu sembahyang tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biarpun ia memakai dengan pakaian yang ketat. Yang penting auratnya tertutup, cuma hanya memperlihatkan bentuk anggota badannya sahaja, sembahyang tetap berada dalam keadaan sah. Maknanya bagi seorang lelaki, kalau sekiranya dia memakai pakaian yang ketat, sembahyangnya sah, yang penting menutup aurahnya. Ustaz, kalau dia memakai pakaian seluar yang ketat sahaja, dia tak memakai baju, nah aurah bagi seorang lelaki iaitulah di antara pusat sehingga sampai kepada lutut, tetap sahaja menutup pakaian tempat tersebut dalam keadaan ketat, sembahyang masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi sah. Dan begitu juga seorang wanita memakai pakaian yang ketat menutup segala anggota badannya melainkan muka dan juga telapak tangan tadi, itu tidak menjadi masalah, sembahyang masih lagi sah. Adapun ketika berada di luar daripada salat, bukan soal sah ataupun tidak, tapi ketika berada di luar solat sehingga memperlihatkan bentuk anggota badannya bagi seorang wanita itu, maka pada saat ketika itu ia membawa dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika itu dia menjadi bahan tarikan kepada pandangan-pandangan manusia, dan begitu juga kepada kelompok golongan lelaki sehingga memperlihatkan dan menonjolkan apa yang merupakan aurah dalam kehidupannya itu juga termasuk di antara perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Wallahu a'lam.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi masya-Allah tabarakallah, begitu kita katakan bagus polemik perbincangan kita pada pagi ini, etika berpakaian menurut syariatul Islam itu sendiri. Kita katakan bukan kita membicarakan bermula daripada dalam solat, luar solat, hatta ketika kita bersukan itu sendiri ada etika pemakaian yang kita katakan yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah Ustaz, Alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini insya-Allah. Soalan daripada Izzara. Soalannya adalah, bagaimana bagi wanita dalam kejahilan terdahulu, mungkin menceritakan tentang kejadian yang lampau, dalam kejahilan terdahulu ingin berubah ke arah kebaikan. Apakah langkah yang perlu diambil kira untuk menjaga penampilan aurat secara perlahan-lahan? Ini kerana apabila melakukan perubahan secara drastik, bimbang ianya tidak dapat kekal lama dan menjadikan ia kembali kepada kejahilan dahulu, lebih-lebih lagi jika berada di persekitaran lingkungan yang mungkin akan mempengaruhi untuk perubahan dari kejahilan untuk menjadi muslimah yang menurut syariat Islam. Masya-Allah, satu soalan yang sangat baik, mungkin mewakili masyarakat yang berada di luar sana. Macam mana Ustaz kita nak lakukan perubahan tapi bukan dengan cara yang drastik, tetapi mungkin Ustaz boleh bagi guideline panduan secara teratur insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Izzara atas soalan yang dikemukakan. Berkaitan tentang perubahan, itu adalah satu perkara yang memang dituntut dalam hidup kita. Sebab setiap daripada kita ini kita akan berubah. Daripada kecil dia akan sampai kepada peringkat dewasa, kemudian sampai kepada peringkat tua dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Kenapa? Sebab amalan ini adalah merupakan saham-saham dan juga gaji yang akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya, bagaimana kita nak lakukan? Menarik, antaranya dalam surah Al-Mulk. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia ni Allah Subhanahu wa taala dapat menguji di kalangan kamu siapakah ahsan, siapakah yang terbaik daripada amalannya. Maknanya kita nak melakukan sesuatu amalan-amalan, maka kita lakukan sesuatu amalan yang terbaik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-ihsan, perbuatan ihsan itu pada segala sesuatu. Cuma soal daripada apa yang dibicarakan tadi, bagaimana perubahan yang hendak dilakukan. Baik, memang kadang-kadang kita nak berubah daripada zaman jahiliyah untuk menuju kepada peringkat yang terbaik, itu dia memerlukan kepada perubahan-perubahan. Yang penting ada usaha daripada kita. Ustaz, saya dah memakai tudung sebagai contohnya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cukup dengan hanya sekadar demikian. Dia perlu berubah, iaitulah dengan mendampingi para ulama ataupun mendampingi orang-orang yang berilmu, golongan orang-orang yang salihah, duduk bersama dengan mereka. Sebab apa? Mereka ini adalah merupakan aura yang akan dapat memberikan kebaikan. Sebab itu ada kan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu dia berada pada agama temannya, maka perhatikan siapakah teman yang bersama dengannya. Kalau kita nak berubah tapi duduk dengan suasana jahiliyah juga, duduk bersama dengan orang-orang yang tidak mahu berubah dalam hidupnya, pasti kita tidak akan berlaku. Kita ni dah tak menghisap rokok sebagai contoh, dalam keadaan demikian, tapi duduk dengan perokok-perokok yang tegar yang bersama dengan kita, bagaimana kita nak berubah? Perubahan itu tidak mungkin akan berlaku melainkan dengan kita memilih orang-orang yang tertentu yang bersama dengan kita. Dan yang kedua, di antara perkara yang boleh dilakukan tidak lain, doalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah meletakkan istiqamah dalam diri kita. Dalam Al-Quran tu tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu selalu kita baca dan kalau boleh amati makna yang terkandung dalam surah Fatihah tersebut. Yang mudah-mudahan di samping kita menunaikan ibadah solat tersebut, kita faham maknanya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu ketika kita menunaikan ibadah solat, waktu itu sebenarnya kita sedang berbicara secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam keadaan kita berbicara dengan Allah, kita pun tak tahu apa yang kita nak bicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya rugi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang diatur
dalam solat tersebut. Dan di samping itu doa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Dalam awal-awal surah Ali Imran itu Allah menyatakan, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau selewengkan hati-hati kami, ba'da iz hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah bagi kami ini akan rahmat dan kasih sayangmu wahai Allah Subhanahu wa taala, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. La tuzigh qulubana, janganlah engkau pesukan hati kami ya Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Puan Nur Hayati Ismail. Soalannya adalah, apakah hukumnya menghina pakaian berjubah dan tudung labuh yang dikatakan seperti memakai kelambu atau fashion makcik-makcik? Cantik soalan ini dari Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Baik. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Ismail atas soalan apakah hukumnya orang yang menghina pakaian. Sesuatu bukan hanya sekadar pakaian. Kalau dilihat di sini pakaian, tapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang diajar oleh Nabi SAW agar kita menjaga mulut kita, hifzul lisan, jaga lidah kita. Salah satu di antara perkara yang kadang-kadang kita tak jaga ni, kita suka untuk menyindir seseorang yang baru berubah. Bila masa pula jadi ustazah ni, bila masa pula dia ni balik daripada Mekah sebagai contohnya. Dan perkara-perkara seumpama ini, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan perkara-perkara yang tidak wajar untuk disebut oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilafazkan daripada kata-kata, sama ada kata-kata itu bersifat dengan sifat samit yang tidak didengar, tapi melalui penulisan kita, itulah kata-kata kita, ataupun apa yang dituturkan melalui mulut kita itu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya itu ada malaikat raqib dan juga atid yang sentiasa mencatat segala kata-kata kita. Yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kita ini adalah merupakan punca yang menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut dengan perkataan-perkataan yang kotor, pertama dosa kita semakin bertambah. Yang kedua, amalan-amalan yang kita nak lakukan, solat kita akan menjadi malas, baca Quran akan menjadi malas. Itu punca daripada lidah kita. Dan ini juga diambil daripada hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan beristiqamah iman seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila hatinya kental, hatinya berada dalam keadaan istiqamah kepada Allah. Dan hati manusia ini dia tidak akan beristiqamah kepada Allah kejap berbolak-balik, puncanya adalah hasil daripada lidah yang dituturkan ketika itu. Maka lidah apabila kita tidak jaga, dia akan memberikan sesuatu yang bahaya dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekadar bahaya di dunia, sebaliknya bahaya di hari akhirat kelak. Justru daripada itu, berhati-hati dengan lidah yang kita tuturkan. Dia memberikan isyarat yang baik pada kita jika kita tuturkan dengan perkataan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita menuturkan perkataan-perkataan caci maki, apatah lagi sindiran, itu adalah merupakan panduan yang telah diberikan oleh Allah. Itu lebih-lebih lagi dia boleh memberikan kepada kita bahaya dan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Satu soalan yang sangat bagus daripada penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, dan satu ilmu yang baru sebenarnya kepada diri saya sendiri. Ada kadanya kita bertanya kenapa kita malas untuk beramal ibadah, malas untuk melakukan zikrullah, hatta hati kita tidak khusyuk ketika melakukan amal ibadah. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW yang sebenarnya ianya berpunca daripada mulut kita sendiri, Ustaz, ya. Jadi adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita jaga percakapan kita sebenarnya. Masya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan dengan satu soalan lagi. Soalan saya, memandangkan pada hari ini kita berbincang tentang hadis Nabi umpama tidak berpakaian. Jadi mungkin menjadi satu trend, satu fashion apabila ada satu gaya yang kita katakan yang sangat bagus untuk kita ikut. Jadi kita nak
paparkan kepada orang ramai, macam kita mengikuti peredaran zaman, ataupun pada masa yang sama kita nak buktikan kepada orang yang kita ni mungkin ada lebihan rezeki, kaya mungkin dan sebagainya. Jadi kesombongan itu di dalam bentuk berpakaian. Adakah di dalam hadis Nabi SAW ataupun ayat Al-Quran itu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala menegur bentuk kesombongan seperti ini, Ustaz? Baik, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak dalil yang menyentuh tentang kesombongan tersebut? Di antaranya memang ada di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, saya terlupa surah tersebut, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berlagak sombong. Jadi jelas sekali perbuatan yang kita lakukan, kita berjalan, kita memperlihatkan apa yang kita lakukan. Kalau tujuan untuk sombong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah merupakan golongan-golongan yang kalau tidak silap ada hadis yang mengatakan termasuk di antara orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak mengambil perhatian kepada mereka. Justru itu jangan kita menjadi insan yang sombong dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita juga adalah merupakan hamba Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi kaya, datangnya daripada Allah. Kita miskin, datangnya daripada Allah. Kita dijadikan sempurna fizikal yang ada, bukan datang daripada kita, tapi pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kekurangan-kekurangan, bukan datang daripada kita, bukan salah ayah dan juga ibu, tapi semuanya itu juga adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua itu, di hujung ayat cerita tentang ujian-ujian tersebut, di hujungnya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, bergembiralah wahai orang-orang yang dapat bersabar, tabah pada setiap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sentiasa berada dalam keadaan tabah dan bersabar atas segala ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, satu penerangan yang sangat baik. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada diri saya dan kepada penonton sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Salina Jaafar. Baik, soalannya ada dua, saya kira dua soalan di sini. Pertama sekali, soalan yang pertama, adakah dagu termasuk dalam aurat wanita? Itu soalan yang pertama. Dan yang kedua adalah, ramai sudah tahu bahawa tudung mestilah menutupi dada. Bagaimana labuh tudung di belakang dan sisi? Satu soalan yang sangat baik sebenarnya. Kebiasaannya kita dah tahu bila tudung mesti menutupi dada. Jadi bagaimana posisi tudung pada bahagian belakang dan juga sisi, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Salina Jaafar. Pertama, apakah dagu itu dianggap sebagai salah satu daripada aurah? Dalam pendapat ulama ataupun kaedah hukum yang disebutkan oleh para ulama, bahawa dagu itu termasuk dalam bab aurah. Yang bukan aurah itu adalah wajah. Sebab bila sebut wajah ni dia di bahagian daripada ni kita kata sebelum sampai kepada dagu lah. Yeah. Dagu di bawah ni kan. Jadi dalam keadaan wajah dan juga telapak tangan itu sahaja yang dianggap sebagai perkara yang dibenarkan bagi seorang wanita untuk dilihat oleh seseorang yang asing. Dalam keadaan demikian, dagu itu adalah dianggap sebagai aurah. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang apa tadi yang kedua, soalan yang dikemukakan oleh Puan Salina. Soalan yang kedua adalah bagaimana bentuk lubuh, maafkan saya, astagfirullahalazim, tersasul di awal pagi. Bagaimanakah keadaan labuh tudung yang dipakai? Baik, saiz tudung yang dipakai itu ada disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ayat ke-31 itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal yadribna bihumurihinna ila juyubi bihin. Jadi Allah mengatakan hendaklah dilabuhkan pakaian tudungnya itu sehingga sampai kepada juyub, sampai kepada dadanya, bahagian dada tersebut. Berarti kalau sekiranya ingin memakai tudung tersebut itu, sampailah kepada paras bahagian dadanya, begitu juga pada bahagian belakangnya dalam keadaan berada di paras dada tersebut. Dan itu di antaranya. Sebabnya kenapa? Kerana seperti mana yang kita tahu, ada beberapa anggota-anggota
yang jika diperhatikan oleh golongan rijal itu akan menaikkan akan keinginan dan syahwat yang ada pada diri mereka. Justru itu Islam datang untuk menghalang daripada timbulnya fitnah-fitnah seumpama ini. Tujuannya adalah untuk memelihara muslimat itu sendiri, wanita itu sendiri, dan di antara yang lain tujuan dan matlamatnya untuk menjaga daripada golongan-golongan lelaki ini berdosa atas apa yang berlaku dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi jelas sekali dari sudut pakaian tersebut hendaklah sampai kepada tutup tersebut. Dan tadi bila kita sebut dengan perkataan tudung itu, dia sebenarnya seperti mana yang saya perkatakanlah di awal tadi. Tak memakai tudung tidak mengapa, tapi memakai benda yang boleh menutup. Istilah kita tadi pakai kotak pun tidak menjadi masalah tersebut. Sampailah dalam keadaan demikian saya nak bentuk robot, silakan untuk memakai pakaian seumpama itu, tetapi dia tetap menutup anggota-anggota yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali adalah kita menutup aurat di dalam keadaan yang sempurna. Baiklah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Penonton sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Teruskan kekal setia bersama dengan Majlis Ilmu. Tawakuf seketika, jom berzikir kembali selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan adanya mati, adanya hidup kerana Allah taala ingin mengetahui siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anda masih lagi meneruskan majlis ilmu kita. Anda bersama dengan saya dan Iniza dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita masih lagi membincangkan tentang hadis Nabi SAW berkaitan umpama tidak berpakaian. Sebagaimana yang telah pun kita bincang secara langsung kita sebelum ini berkaitan dengan perihal aurat, iaitu bagaimanakah aurat lelaki, bagaimanakah aurat wanita itu sendiri, dan bagaimanakah bentuk ataupun kita katakan guideline panduan Islam di dalam proses penutupan aurat itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya untuk hari ini, insyaAllah. Soalan daripada Puan Syazwani Omar. Saya pernah mendengar kisah berkenaan sikap sahabat wanita ketika turunnya ayat Al-Quran mengarahkan mereka untuk berhijab. Bolehkah Ustaz ulas berkaitan dengan asbabun nuzul itu, dan apakah pengajaran kepada lelaki dan wanita beriman pada hari ini? Satu soalan yang sangat baik. Kita pun nak tahu juga Ustaz, memandangkan pada hari ini kita bincang hadis Nabi berkaitan dengan umpama tidak berpakaian. Jadi asbabun nuzul ini turun pada zaman sahabat. Macam mana orang pada hari ini, baik lelaki ataupun wanita, kita nak ambil pengajaran daripada intisari ayat Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Syazwani atas soalan yang diutarakan berkaitan tentang sababun nuzul ayat, iaitulah sebab turunnya ayat yang berkaitan tentang hijab ini. Dan seperti mana yang telah pun saya nyatakan, ayat yang berkaitan dengan hijab itu ada di dalam surah An-Nur pada ayat ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin aw abai bu'ulatihin ila akhiril ayah. Ayat ini panjang, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh rujuk di dalam surah An-Nur pada ayat 31 tersebut. Jadi kisah ayat ini sebenarnya berkaitan kepada seorang sahabiah
di mana diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, seorang sahabiah yang bernama Asma binti Murshidah. Asma bintu Murshidah, yang beliau adalah merupakan salah seorang di antara kabilah yang berada pada Bani Harithah, dan pada saat ketika itu dia berada di rumah. Ketika dia berada di rumahnya, tiba-tiba ada di kalangan wanita-wanita yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan tidak menutup aurah mereka. Ya, didengari akan khalahil. Khalahil ni maksudnya kalau kita melihat orang-orang Arab ni dia suka untuk memakai loceng pada pergelangan kakinya. Jadi itu di antara salah satu yang dilakukan oleh para wanita sehingga berjalan berbunyi akan loceng tersebut. Tujuannya tidak lain untuk memberikan tarikan kepada kalangan-kalangan rijal. Sebab kita tahu dalam kehidupan di zaman Nabi SAW sebelum datangnya Islam, di sana ada beberapa jenis-jenis wanita-wanita yang wujud. Ada wanita-wanita yang disebut dengan nama jariah. Ya, ada wanita-wanita yang disebut sebagai al-bigha. Al-bigha ni golongan-golongan pelacur. Ya, wal-iyazbillah, itu wujud sebelum datangnya Islam, dan golongan harair mereka yang merdeka. Ada ceritanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan mereka. Sehingga kan kalau kita melihat dalam catatan sejarah tersebut, di mana golongan-golongan al-bigha ini, dia akan meletakkan rayah, dia akan meletakkan bendera di rumah masing-masing. Jadi bila lelaki tahu dah rumah yang ada bendera itu rumah yang boleh nak masuk bila-bila masa sahaja. Mereka ingin melakukan apa sahaja, dan ada kelompok-kelompok wanita-wanita ini yang dia melakukan bersama-sama dengan tidak lebih daripada 10 orang, dan ada seorang wanita yang diperlakukan lebih daripada 10 orang. Itu juga ada riwayat yang menceritakan dalam keadaan demikian. Dan apabila mereka berada dalam keadaan hamil ketika itu, setelah mereka melahirkan anak, waktu itu mereka akan memanggil lelaki-lelaki yang pernah bersama-sama dengannya, dan ada riwayat yang menceritakan ketika itu terpulang kepada wanita tersebut untuk menyandarkan anak itu kepada salah seorang daripada lelaki-lelaki yang bersama-sama dalam kehidupan. Baik, itu di antara beberapa kes yang berlaku. Cumanya bila kita bercerita tentang kes ini, Asma bintu Murshidah ketika itu dia melihat keadaan wanita tersebut, memperlihatkan apa yang ada pada dirinya, melihatkan rambutnya dan sebagainya. Lantas ketika itu kata Asma bintu Murshidah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma aqbahu haza, alangkah dahsyatnya, teruknya bentuk pemakaian yang dipakai oleh mereka ini. Dan bila disebut demikian, turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita dengar tentang hal seumpama ini. Ayat yang turun adalah hasil daripada ungkapan seorang muslimah. Yang kita lihat Saidina Umar pernah berlaku. Saidina Umar sebab itu pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar." Kalau sekiranya ada nabi sesudah daripada aku, maka Saidina Umar itulah yang akan menggantikanku, sebab firasat Saidina Umar banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kes ini, seorang wanita yang ketika itu dia mengadu dan akhirnya turun akan ayat suci Al-Quran yang berkaitan tentang bab tersebut. Itu ada dalam surah An-Nur pada ayat 31. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, hebatnya sebenarnya panggilan ataupun firasat kata-kata daripada Asma binti Murshidah lalu turunnya wahyu, Ustaz ya. Mudah-mudahan kepada mereka yang nak berubah kepada arah yang lebih baik, teruskan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusof dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana ya, macam ni waktu kita zaman jahiliah dulu, kita kadang pakai kain belah, kadang tak bertudung, kadang baju ketat dan macam-macam lah Ustaz kan. Macam mana cara nak menghapuskan dosa-dosa tu Ustaz? Adakah cukup dengan istighfar? Lepas tu satu lagi, apa hukumnya kalau orang perempuan dia memakai seluar jin walaupun dia longgar? Satu lagi Ustaz, adakah kalau orang perempuan ni tak pakai stukin tu, macam kita nampak kaki tu, adakah kira tak tutup aurat Ustaz? Tu je soalan saya Ustaz ya. Okay, baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 soalan yang sangat menarik sebenarnya berkaitan dengan pemakaian pada zaman dahulu, pakai seluar jeans tetapi longgar, dan yang ketiga tidak pakai stoking. Nak tahu 3 soalan ini, jangan ke mana-mana, jom berzikir, hadamkan ilmu, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam majlis ilmu pada hari ini dan kita masih lagi membicarakan tentang polemik perbincangan yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW umpama tidak berpakaian. Jadi saya nak ingatkan kembali kepada penonton yang berada di luar sana satu soalan yang sangat baik sebenarnya daripada Puan Sufinah Yusof tadi berkaitan dengan 3 soalan. Okey, soalan yang pertama adalah bagaimana Ustaz dengan situasi saya pada zaman jahil dahulu tidak mengetahui apa-apa ilmu, jadi tidak menutup aurat dan sebagainya. Adakah cukup dengan amalan saya hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja? Itu adalah soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua adalah adakah dibenarkan, adakah boleh bagi wanita nak memakai seluar jeans tetapi longgar? Itu soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga adalah bagaimana apabila seorang wanita keluar daripada rumah tidak memakai stokin. Ada 3 soalan di sini. Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Sufinah atas persoalan tersebut. Perkara yang pertama iaitulah berkaitan tentang taubat yang hendak dilakukan di saat ketika waktu jahiliyah ataupun di saat ketika jahil tentang masalah hukum hakam yang berkaitan dengan aurah. Apakah cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jika sekiranya kesalahan yang kita lakukan ini berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat yang serupa kaedah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitulah dengan kita meninggalkan dosa-dosa yang telah pun kita lakukan pada masa yang lalu dan kemudian berazam untuk tidak mengulang semula perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga iaitulah an-nadam, timbul perasaan menyesal atas dosa yang telah pun dilakukan. 3 perkara ini adalah merupakan perkara yang disyaratkan dalam bab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata bila kita tinggalkan, tukar penampilan kita menjadi insan yang mendapat rahmat dan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga batasan-batasan aurah yang telah pun diberikan oleh Allah. Pada saat yang serupa timbul perasaan nadam ataupun rasa menyesalnya pada diri kita, itu dengan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Orang menyesal tak buat apa-apa tu nak kata bagaimana kita nak katakan dia sebagai menyesal. Jadi dalam bab kita sebut, bila sebut sahaja menyesal, ada tindakan yang kita lakukan, iaitulah dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ingat, bagi anak Adam ini Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosa kita walau kanat zabadul bahr, walaupun sebanyak buih-buih yang berada di lautan, maka tetap Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita ini sekiranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bertaubat. Adapun kalau sekiranya berkaitan dengan manusia, tolong bertemu dengan mereka, memohon maaf dan menghalalkan segala kesilapan dan kesalahan yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang seseorang wanita yang memakai seluar. Ya. Boleh ataupun tidak, saya teringat fatwa yang dikeluarkan di Darul Ifta Al-Misriyah, di mana disebutkan oleh para ulama bahawa asal kepada sesuatu itu hukumnya adalah harus. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal kepada sesuatu itu harus selagi mana tidak ada pengharaman yang diletakkan kepadanya. Nak memakai seluar tetapi menutup aurah, silakan. Yang penting pakaian tersebut, seluar tersebut itu adalah seluar. Sebab sekarang ni style seluar ni ada seluar perempuan. Sebab itu kalau kita pergi ke pasar raya for women, for men dan sebagainya kan diletakkan untuk lelaki dan perempuan. Jarang orang lelaki kita melihat dia memakai pakaian seluar-seluar seumpama itu, dan tidak menjadi masalah bagi seorang wanita untuk memakai seluar. Kalau orang Arab dia kata bantalun, ya, bantalun ni seluar lah tu. Jadi memakai pakaian tersebut itu tidak menjadi masalah. Yang penting menutup aurah tersebut. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan memakai stokin. Tidak memakai stokin, apakah kaki dianggap sebagai aurah? Ya, kaki dianggap sebagai aurah sebab aurah bagi seorang wanita itu adalah jami'u badaniha, iaitulah seluruh badannya, melainkan lal wajhu wal kaffain, ya, melainkan wajah dan juga kedua telapak tangan tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan penerangan yang baik ini mendatangkan manfaat, kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Baik, Ustaz, ada satu lagi soalan yang berkaitan bagaimana dengan lelaki yang sememangnya dah tutup aurat tetapi tutup auratnya tu dalam keadaan berpakaian seperti wanita. Subhanallah.
Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara fashion yang kadang-kadang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sebab itu lahirnya golongan-golongan yang dia tidak tahu identiti dalam hidupnya. Ini sudah pun lahir. Saya terlupa ada jenis, ada nama-nama yang disebutkan. Justru daripada itu, pastikan seorang lelaki memakai pakaian mereka dan seorang wanita itu memakai pakaian wanita. Jelas sekali dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abi Daud, di mana baginda SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan-golongan lelaki yang menyerupai wanita dan golongan-golongan wanita yang menyerupai akan lelaki. Jadi dalam hal tersebut, kutukan itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila laknat itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendekati dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tashabbaha bihi qauman man tashabbaha bihi qaumun fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengannya itu sesuatu kaum, maka mereka terdiri daripada kalangan mereka. Waliyazubillah. Justru daripada itu, pastikan pakaian yang kita pakai selain daripada menutup aurah, ia bertepatan dengan keadaan diri kita. Kalau lelaki, pakailah pakaian lelaki, dan jika wanita, pakailah pakaian wanita, sebab Allah menjadikan hidup kita ini adalah berpasang-pasangan. Jika begitu berlaku, maka akhir zaman kita tidak tahu apakah generasi yang akan lahir pada masa-masa yang akan datang. Kemungkinan akan berlaku seumpama kaum Lut, ya, yang mana lelaki berminat dengan lelaki, wanita berminat dengan wanita. Wal'iyazbillah. Kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Sesungguhnya kita dijadikan di dalam keadaan berpasang-pasangan. Alhamdulillah, satu penerangan yang sangat baik. Dan saya ada satu lagi soalan, mudah-mudahan soalan ini mendatangkan manfaat kebaikan kepada kita semua. Dan mungkin ada di antara masyarakat kita, Ustaz, ya, yang terlepas pandang di dalam situasi seperti ini. Bagaimana, Ustaz, taklifan penutupan aurat kepada jenazah si mati itu? Mungkinlah dalam proses kita katakan nak mandikan jenazah ataupun kita nak kafankan jenazah itu, aurat si mati itu macam mana, Ustaz? Baik, menarik soalan tersebut. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita terlepas pandang melihat aurah itu hanya pada orang yang hidup, tapi kita terlupa dengan aurah si mati. Alah Ustaz, dia dah mati dah, nyawa dah tidak ada lagi. Taklifkan itu berlaku semasa hidup. Jadi amalan-amalannya sudah tidak ada lagi, dan dia pun tidak lagi berfungsi seperti mana kita. Tak ada orang pun yang ingin kepada si mati. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la takshif fahidhak wala tanzur fakhidhal hayy wal mayyit, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu buka akan peha kamu. Ini mereka yang mengatakan bahawa peha itu adalah aurah, sebab kita tahu ada pandangan-pandangan yang diutarakan oleh para ulama dalam menentukan peha itu aurah ataupun tidak. Cumanya dalil yang mengatakan peha itu adalah merupakan aurah berdasarkan, salah satunya berdasarkan kepada hadis tersebut, dan kemudian disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanzur fakhidhal hayy wal mayyit, dan janganlah kamu memandang akan peha orang-orang yang hidup dan peha orang-orang yang mati. Bermaksud bila begitu keadaannya, aurah seorang yang telah pun bergelar jenazah ketika itu juga perlu untuk dijaga. Sebab itu dalam adab kita nak memandikan jenazah ni, tak boleh dalam keadaan berbugil. Buka ajalah kita basuh, dia dah mati. Tetap perlu untuk dijaga. Kenapa? Keadaan si mati itu serupa dengan keadaan orang yang hidup. Aurah dia, melihat aurah tersebut dalam keadaan si mati, sedemikian rupa juga kita akan menanggung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Betapa indahnya syariat Islam itu sendiri di dalam menjaga proses penutupan aurat itu sendiri. Baiklah Ustaz, kita pun telah nak melabuhkan tirai, dan apakah pelan tindakan kita pada hari ini, apakah perubahan yang hendak kita lakukan? Walibasut taqwa, dan sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Kita rujuk kepada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, juzuk yang ke-8, ayat yang ke-26. Jadi apakah nasihat Ustaz berkenaan dengan topik kita pada hari ini, hadis umpama tidak berpakaian?
Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan, jagalah segala aurah-aurah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila kita menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan saya nak kaitkan dalam hadis tersebut secara kesimpulan, bila disebut dalam hadis tadi ariyatun kasiyatun ariyat, berpakaian dan dalam keadaan bertelanjang, ulama telah memberikan kepada beberapa pendapat. Yang pertama, ada seorang wanita itu dia berpakaian, ya, tetapi ariyat minal khair, mereka ini bertelanjang, mereka tidak memiliki pun kebaikan-kebaikan hasil daripada pakaian yang dipakai. Dengan erti kata yang lain, dia berpakaian menutup aurah tapi tidak ada tanda-tanda dia adalah merupakan seorang wanita yang salihah. Pakaian aurah itu, pakaian yang menutup aurat itu hanyalah semata-mata fashion semata-mata. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan dengan kasiyat, kasiyatun min ni'amillah, iaitulah mereka yang memakai nikmat-nikmat Allah, menerima nikmat Allah, tapi ariyatun min syukriha, sunyi daripada mensyukuri akan segala nikmat-nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga, bila sebut dengan khasiat, iaitulah apa yang kita bicarakan pada pagi ini, mereka yang memakai pakaian tapi pakaian tersebut tidak memperlihatkan dia adalah seorang yang berpakaian, seakan-akan memperlihatkan seluruh anggota badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu di antara kesimpulan yang boleh kita ambil. Jagalah aurah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita. Dan sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita akhiri dan menutup dengan bacaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin Allahumma ya amin. Dan itu adalah sebab baik pesanan kepada kita semua. Walaupun kita nak berfashion, kita nak stylish, tapi pada masa yang sama kita juga harus memakai pakaian takwa. Teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz pada keesokan hari. InsyaAllah anda akan bersama dengan moderator Da'i Azrin dan panel kita Ustaz Muhadir Jo di dalam topik pengajian fiqh solat duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga panel kita Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.